Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 6 Julai 2021 bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita seramai 47,298 orang atau 64% daripada 73,923 orang penduduk bahagian Limbang yang layak telah menerima suntikan vaksin COVID-19 dos pertama setakat 4 Julai. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, seramai 16,005 orang atau 21.7% pula telah melengkapkan dos kedua. Katanya jumlah ini akan ditingkatkan lagi dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK pada bulan Julai ini. Jumlah penduduk yang layak untuk menerima vaccination ini iaitu yang berumur 18 tahun ke atas. Bagi daerah Limbang 40,797 orang yang telah pun berjaya mendapatkan dos yang pertama setakat 4 Julai 2021 ialah seramai 22,446. Sementara yang sudah menerima dos yang kedua bagi daerah Limbang 8,273, about 20.3%. Okay. Bagi daerah lawas adalah seramai 33,126 orang yang telah berjaya menerima dos pertama seramai 24,852 orang, about 75%. Sementara yang sudah berjaya menerima dos yang kedua seramai 7,732 orang, lebih kurang 23.3%. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan penyerahan 4 unit alat bantuan pernafasan ventilator sumbangan Kerajaan Brunei Darussalam kepada Pusat Pemberian Vaksin PPV Daerah Limbang pada Isnin. Turut disampaikan sumbangan minuman daripada syarikat FNN dan Lembaga Air Kawasan Utara LAKU serta bakul makanan di bawah program Peladang Prihatin Sarawak daripada Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Limbang. Mewakili Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Brunei Darussalam di atas sumbangan tersebut yang menjadi manifestasi perhubungan rapat di antara kedua-dua negara dan juga semangat kepedulian di antara satu dengan yang lain ketika menghadapi pandemik COVID-19 ini. Sementara itu, menjawab soalan pihak media mengenai tindakan mengibar bendera putih bagi golongan yang memerlukan bantuan makanan, Dato' Amar Awang Tengah berkata, mereka yang benar-benar memerlukan bantuan akan dibantu namun menegaskan jangan ada yang cuba mengambil kesempatan khususnya mereka yang berkemampuan. Katanya, Kerajaan Sarawak sebelum ini telah memberikan bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang kepada setiap ketua isi rumah KIR dan terbaru Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM300,000 kepada setiap ahli parlimen bagi tujuan yang sama. Saya mengharapkan apatah lagi Kerajaan Persekutuan sekarang sudah memberi peruntukan sebanyak RM300,000 untuk setiap parlimen. Yang penting ialah perkara macam ini yang benar-benar memerlukan, kita akan cuba berusaha membantu mereka. Mereka pun boleh mengumpulkan nama-nama yang memerlukan kepada Jabatan Kebajikan. Tapi jangan ada mereka yang mengambil kesempatan. Mana yang mampu memberi bantuan kepada yang kurang mampu. Apatah lagi dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia yang juga ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah memberitahu pengagihan bantuan makanan di Limbang dibuat secara bersasar untuk golongan B40 yang betul-betul susah. Kami menggunakan senarai yang ada pada Jabatan Kebajikan yang sudah ditapis selama ini dengan juga asnaf
daripada Baitul Mal. Jadi mereka yang sudah dalam senarai itu insya-Allah memang akan dihantar ya. Sebanyak lebih daripada 1000 lebih ya, 300 lebih lah ya. Ini akan dihantar. Dan di samping itu juga yang selebihnya itu memang banyak juga mereka ada menelpon kebajikan ya untuk memohon bakul makanan, tetapi mereka bukan dalam senarai penerima kebajikan. Namun semuanya akan diberi putuskan oleh pejabat daerah. Mereka boleh menghubungi Jabatan Kebajikan untuk memohon, dan lepas itu mereka akan diverify oleh Jabatan Kebajikan dan pegawai daerah kelayakan mereka. Ya, sebab perkara ini kalau tidak kita mau tapis juga yang betul-betul layak ya, bersasar sebagaimana dikatakan Tuan Menteri tadi ya. Berita seterusnya, sebanyak RM527,500 peruntukan telah diluluskan bagi projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS untuk 19 buah rumah panjang di 4 penempatan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semop. Menurut Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Abdullah Saidul, penempatan terbabit adalah Mupong Tengah, Sungai Mupong Ulin, Mupong Muara dan Semaring yang melibatkan seramai 211 ketua isi rumah KIR. Katanya taklimat juga telah disampaikan kepada semua tuai-tuai rumah mengenai syarat-syarat penggunaan peruntukan tersebut serta proses pelaksanaannya. Hari ini saya dalam lawatan kerja saya ke kawasan penempatan rumah panjang yang melibatkan 3 kawasan iaitu Mupong Tengah, Mupong Ulin, Mupong Muara dan Semaring. Dan keempat kawasan penempatan ini mempunyai 19 rumah panjang yang mempunyai 211 pintu ataupun 211 KIR. Dan lawatan kerja ini ialah untuk memaklumkan mereka tentang kelulusan projek penambahbaikan rumah panjang yang melibatkan peruntukan sebanyak RM527,500. Jadi semua tuai-tuai rumah telah diberi taklimat tentang bagaimana peruntukan ini digunakan dan pelaksanaan pembaikan rumah panjang ini. Bercakap kepada UKAS semasa lawatan kerja di Pusat Pemberian Vaksin PPV Outreach Mupong Bintangor pada Isnin, Abdullah turut menasihati semua tuai-tuai rumah untuk memastikan peruntukan itu digunakan seperti syarat-syarat yang diberi dan laporan lengkap tentang status projek mestilah disediakan. Dalam program sama, beliau turut mengumumkan sumbangan lampu solar kepada semua rumah panjang terbabit dengan setiap rumah akan menerima 3 unit kemudahan tersebut. Dalam masa yang sama, saya juga mengambil kesempatan untuk mengedarkan lampu solar kepada semua rumah panjang ini, dan setiap rumah panjang akan menerima 3 unit lampu solar yang akan digunakan, yang akan dipasang terutama sekali di kawasan yang kurang terang iaitu di JT dan di jalan-jalan yang sering digunakan tetapi masih gelap, yang tidak ada lampu jalan. Jadi sebanyak 60 lebih lampu solar telah diedarkan kepada tuai-tuai rumah. Abdullah turut mengambil kesempatan meminta kerjasama tuai-tuai rumah untuk memastikan setiap individu dalam rumah panjang masing-masing hadir ke Pusat Pemberian Vaksin PPV di SK Mupong untuk mendapat suntikan vaksinasi. Sementara itu, beberapa tuai rumah yang ditemui melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Abdullah di atas kelulusan peruntukan projek penambahbaikan rumah panjang serta sumbangan lampu solar. Aku wasai gagati lapan YB dola boleh datai benua kami itu Mupong tu bisi nganjung projek limit hau dalai titi ngau lampu solar ngau peruntukan buat baik boleh rumah. Aku wasai gagati berkuasaan kami tu lah hadap ke boleh segi nukung kami rakyat Mupong itu bapa rumah panjang 14 rumah panjang. Sebenarnya aku menurut diri, aku boleh saya berkati sebagai Ketua Menteri sahabat kita hadap ke boleh lah atau bila boleh ngadu ke vaksin COVID-19 boleh nucuk kami sampai besok ngau 6 hari bulan ngau 7 hari bulan. Jadi saya terima kasih. Thank you. Terima kasih. Aku terima kasih ngari ke Sungai Mupong. Beri besar terima kasih ngagai WB dulu
ya aku dah nyukung kami Sungai Mupuang itu, mereka kami baik pulih rumah, ngau solar, api solar ke Bak Jeti. Terima kasih sekali lagi ku ngagai WB dulu ya. Ngau Ketua Menteri Sarawak, kau dah nyukung kami Bak Sungai Mupuang itu. Nda terlebih lagi ngagai kaki tangan ya aku dah datai bakal ke sari tau. Aku meri bersaing ngagai semua sedak hari pejabat daerah. Hari semua kepala aku dah datai bakal sari tau meh. Aku terus rumah. Meri bersaing terima kasih ngagai. Odolah sadu laban udah meri kami bakal ke sari tau meri kami projek solar. Lalu ya bisa meri aku bakal mesin ngetam rumput, lalu aku rasa gagati lah. Lepas ni udah merik nama tek dipinta semua di Batam Mupuang tu, lalu merik peruji ngagak jalai semua utainya udah lengkap magan dia berik ya. Lalu terima kasih berasa gagah bakat sari tu. Lepas webi adulah sadu bisa datai ke Mupuang kita. Yalah. Lalu terima kasih ngagai ya besar-besar. Lalu terima kasih ngagai orang GPS ke udah ngak mantau kami pemakai bakat ku sekumang ke PKP ngalamak tik udah di Mupuang ni tau. Selanjutnya mengenai seramai 420 orang lagi menerima suntikan vaksin jenis Sinovac di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Kampung Sungai Ladong. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang telah divaksinasi di kawasan Zon Sebangan dari 28 Jun lepas sehingga Sabtu seramai 2,020 orang. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap Adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi turut hadir meninjau proses vaksinasi di PPV Dewan Masyarakat Kampung Sungai Ladong pada Sabtu. Dalam program berasingan, beliau turut mengadakan lawatan kerja ke tapak projek program transformasi luar bandar RTP di Kampung Bulan Jeragam. Antara projek-projek yang dilawati ialah pembinaan baru Dewan Masyarakat dan pembinaan baru Jalan Kampung Bulan Jeragam sepanjang 1.6 km. Beralih ke laporan program ziarah UKAS yang diadakan di Simunjan pada Ahad untuk menyantuni 50 golongan asnaf dari 6 buah kampung. Antara kampung yang terlibat adalah Kampung Sungai Apin, Kampung Pantong Iban, Kampung Pantong Melayu, Kampung Tanjung Harapan, Kampung Tanjung Pisang dan Kampung Selangking. Sumbangan bagi Zon 3 Sungai Apin berupa bekalan makanan, pelitup muka dan cecair pencuci tangan itu telah diserahkan Adun Simunjan Auladris kepada setiap Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk diagihkan kepada penerima bertempat di Pusat Sumber Kampung Sungai Apin. Memuji inisiatif UKAS, Aula berkata sumbangan sedemikian amat diperlukan rakyat yang terkesan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Ketika ditemu bual wakil-wakil penerima yang terdiri daripada Ketua Kaum merangkamkan penghargaan dan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Saya berterima kasihlah kepada Yang Hormat Biola kerana sikit-sikit membantu kami di kawasan itu. Daripada orang kampung hingga ke orang miskin kita lah. Semua kaki tangan Yang Hormat dan juga sidak Zam tu lah kena datang dan bantu kami di Kampung Tanjung Pisang. Ribuan terima kasih kepada Jabatan UKAS kerana bersama dengan WB kerana memberi sedikit bantuan kepada Kampung Sungai Apin yang memerlukan di masa PKP ini. Semoga program seumpama ini dapat dilanjutkan dari masa ke masa. Banyak terima kasih kepada Kerajaan Negeri dan UKAS serta kaki tangan yang sanggup bersusah payah turun ke kampung untuk memberi bantuan kepada penduduk kampung kami di Zon 3 Sungai Apin, terutama sekali penduduk kampung kami Tanjung Harapan. Walaupun kita nanggah peruntukan tu seberapa, tapi ianya ada sangat-sangat berarti dan bermakna bagi penduduk kampung yang menghadapi masalah pada ketika ini. Aku beri terima kasih Nagai tidak kerajaan dan beri pembantu makai dari Seriah UKAS bagi Nagai YB tanya YB Ola Biandris
Bagi agak hidup Dewan DO kita di Pebatera. Terima kasih kali agak hidup semua. Dan saya terima kasih kepada Kerajaan Negeri dan kepada YB Ola yang sudi datang pada hari ini dengan sumbangan barang-barang makanan untuk PKP. Terima kasih. Program ziarah UKAS dijalankan secara bersepadu dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Semunjan bersama Pusat Khidmat PBB Cawangan Semunjan, JKKK Kampung Sungai Apin dan ahli PBB Zon 3 Sungai Apin. Sementara itu, program ziarah UKAS turut dilaksanakan di kawasan Dun Sadong Jaya pada Ahad untuk seramai 50 asnaf yang tersenarai termasuk mereka yang ketinggalan dalam pengagihan bantuan khas syarat kusayang BKSS. Bantuan berupa barangan makanan, keperluan harian, pelitup muka serta cecair pencuci tangan diserahkan oleh Adun Sadong Jaya, Insinyur Aidil Lariwo kepada wakil penerima yang terdiri daripada penghulu dan ketua kaum dari setiap kampung memandangkan kehadiran individu bagi program tersebut dihadkan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Antara kampung yang terlibat untuk menerima bantuan adalah Kampung Iboy, Pelanduk, Jae, Sadong Jaya Laut, Sadong Jaya Ulu dan Bilis. Dalam ucapan ringkas, Insinyur Aidil menyentuh mengenai kepentingan tugas dan peranan pihak UKAS yang merupakan wadah dalam menyalurkan maklumat berkaitan dengan dasar kerajaan negeri dengan jujur, telus dan tepat kepada penduduk dan masyarakat khususnya di kawasan Pelaman termasuk Dun Sadong Jaya yang kemudiannya akan disalurkan kepada media sosial. Sehubungan dengan itu, beliau mengucapkan terima kasih kepada pihak UKAS yang telah bertungkus lumus membantu penduduk sekaligus menjayakan program tersebut. Wakil penerima penghulu Saleh Kemis dari Sadong Jaya Ulu juga menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan UKAS atas keprihatinan menghulurkan bantuan bagi membantu meringankan beban penduduk semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ribuan terima kasih kepada terutama kepada YB kita yang telah mengusahakan apa saja bantuan-bantuan kepada rakyat di memberi bantuan kepada penduduk-penduduk. Semoga dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan akan dapat membantu sedikit sebanyak kepada penduduk-penduduk khasnya N24 Sadong Jaya. Seterusnya, mengenai laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 424 kes positif baharu pada Isnin, melibatkan 24 daerah menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 66,985 kes. Sejumlah 318 atau 75% daripada kes tersebut dikesan di daerah Miri, Kuching, Telang Usan, Meradong dan Sibu. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti yang tertera. Selain itu, daerah Kabong telah bertukar ke status jingga daripada kuning dan daerah Tanjung Manis bertukar ke status kuning daripada merah. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak mengisytiharkan 3 kluster baharu iaitu kluster Sungai Sebetan, Saratok, kluster Segar, Bau dan kluster Industri 121 Kuala Baram, Miri. Selain itu, 2 kluster diisytiharkan tamat iaitu kluster Hulu Sepawa, Betong dan kluster Jalan Airport, Miri. JPBN Sarawak turut memutuskan pengisytiharan pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi kawasan yang berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.